Okey, nampak cikgu lipat pada kecil lagi. Dah jadi kepada berapa bahagian yang sama besar ni? 4 bahagian kan? Jadi kalau cikgu ambil satu bahagian ni, dia jadi 1/4. Okey, so kita akan lukiskan ini. Okey, so cikgu lukis kat sini. Okey, katakanlah cikgu lukis kat atas ni. So ingat pecahan asalnya daripada 1. Okey, senang faham, asalnya daripada 1 yang belum dibahagi-bahagikan. Okey, apabila ni penuh ni kita panggil dia 1. Apabila cikgu lipat kepada 2 tadi, benda yang sama tapi cikgu lipat kepada 2, so dah dapat satu bahagian yang berlorek. Nampak tak? Daripada 1 dibahagi kepada 2, so seorang dapat setengah. Okey, 1/2 kita panggil setengah atau separuh. Okey, kalau cikgu lipat dia kepada 4, 1/4. ya betul, 1/4. Jadi soalan cikgu pada kamu, 1/2 dengan 1/4, siapa lagi besar? 1/4. 1/4. Waalaikumsalam. Salah jawapan kamu. Itu dia jerat dia. Okey, tengok 1/2 besar tak kawasan dia ni? Besar. 1/4 besar ke kecil ni? Kecil. Jangan terpengaruh sebab ini bukan nombor bulat, ini pecahan. Pecahan lagi nombor dia besar kat bawah, dia lagi kecil. Okey, kalau tak percaya, kita buat satu lagi pecahan. Okey. Pecahan berapa Katalah cikgu buat pecahan 8. So, potong 4, potong 8. So ni 1/8. Okey, ni kawasan 1/8 ni kan. So antara 1/8 dengan 1/2, siapa lagi besar? 1/2. 1/2. Nampak? Jangan terpengaruh dengan nombor kat bawah tu. Tapi kalau cikgu tanya kamu, 8 dengan 2, siapa lagi besar? 8. 8. Sebab tu nombor bulat. Pecahan dia terbalik. Pecahan dia terbalik. Okey, kalau cikgu tanya kamu 2/8 kan? Contoh 2/8, cikgu lorekkan 2 kat sini. Dia sama dengan siapa? 1/4. Bagus. Dia sama dengan 1/4. Jadi kita boleh potong kat sini, nampak kan? Kalau cikgu potong sini, bagi sama. Nampak tak? 1/4 dah jadi 2 bahagian berlorek daripada bukan 4 lah, daripada 8 kotak. Okey, tu maksud dia. Okey. Okey, boleh Okey, mari kita tengok kepada soalan yang dinyatakan. Okey. 1 daripada 4 bahagian. 1 daripada 4 bahagian. Apa maksud dia kat situ? 1 daripada 4 bahagian. Apa maksudnya kat situ? Okey, 1 daripada 4. 1/4 lah. Okey, maksudnya apa kat situ? Kalau kita lukiskan kotak tadi tu, kita ada satu bahagian yang berlorek daripada kesemuanya 4 bahagian. Okey, jadi 1/4, mana yang 1/4? Kamu garis kat buku kamu tu. Okey, kamu ambil titik ni, sambung. Mana 1/4? Sambung ke bawah sini. Pakai pembaris lah, kamu kena pembariskan. Cikgu tak ada pembaris kat sini. Okey, dia tak boleh nak guna pembaris. Okey, so 1 daripada 2 bahagian, apa dia? Satu daripada 2 bahagian. Kamu chat kat cikgu pun tak apa. 1/2. Ya, 1/2. Okey, 1/2. Okey, 1/2, carilah mana 1/2. Nampak perkataan dia jauh-jauh Okey, 1/2. Nampak tak? 1 dengan per 2 tu asing. Okey. Per 2, per 4 semua dekat-dekat perkataan dia Okey, so kamu pun ambil kerap. Okey. So 3/4 sap. 4/4. Apa maksud 4/4 ni? 1. Maksud dia apa? 4/4 tu. Kalau kita lukis gambar rajah jadi macam mana? Semua bahagian berlorek. Yes, betul. Okey, 4/4 maksudnya kita ada 4 bahagian dan 4/4 tu dilorek. Sebab tu dia maksudnya 4/4. So, pecahan apabila nombor dibahagikan dengan diri sendiri, nombor dibagi nombor, dia akan dapat balik asal 1. Okey. Contohnya 5/5. Kan? 5 bahagi dengan 5 kan? Dapat bahagi dengan diri sendiri. 10 bahagi 10.
100 bahagi 100. 10 juta bahagi 10 juta. 10 juta kau tak belajar kan. 100,000 bahagi 100,000. Okey. Dia tetap akan dapat jawapan dia satu apabila dibahagikan dengan diri sendiri, nombor yang sama. Okey. Alright. So dalam bentuk pecahan, tulis je lah. Okey, sambung. 3/4 ni mana dia? Okey, kamu cari dekat buku kamu tu ada kan? Semua terus buat kat buku kamu 3/4 lagi 1 lah. Okey. 1/4 lah. Okey, 1/2 atas. Kau guna je lah kat buku kau tu. Okey, kemudian sambung lagi lah. Ni dalam apa nama? Okey. Kat sini dia ada guna nama lain. Okey. So kalau kita tengok sini dia ada guna nama lain. Okey, tapi satu nombor yang samalah. Okey. 1 tetap nombor 1 kan. Setengah. Okey, tadi dia pakai 1/2 kan. Kat sini dia pakai separuh. Nampak kan? Sama saja. Okey, dia pakai separuh kat situ. Kemudian 3/4, 3/4. Okey, 3/4. 3 suku. 1/4 dia panggil suku. Jadi kalau soalan kata nyatakan nombor ini dalam suku. Jadi kita tahulah itu 1/4 maksud dia. Okey. Tapi cikgu kat jam kan kita baca contoh. Ni tak ada kaitan kat sini tapi kat jam. Okey, contoh kat jam kan ni jam. Okey, kita ambil jam bulat. Okey. Katalah 10 suku. Katalah 10 suku pagi. Okey, so ini nombor 12, 6, 3, 9 kan, 10 kat sini. So kita akan buat jarum jam macam ni kan, betul tak? Lebih kurang lah, lebih kurang Kenapa kita panggil dia 10 suku? Kenapa kita panggil jam ni 10 suku? Memang kita panggil 10, 15 kan, tapi kita boleh panggil dia juga 10 suku. Kenapa kita panggil dia 10 suku? Sebab jam itu dia ada 4 sukuan. Okey, 4 bahagian. Macam mana jam dia? Potong sini, potong sini. Nampak tak? So ini bahagian pertama ni kita panggil suku. Sebab apa? Dia 1/4 ni nampak sini kan? So sebab tu dia 15 minit. Sini adalah 15 minit. Sebab dia berhenti kat nombor 3. Kalau dekat nombor 6 jadi berapa? 30. 30 kita panggil 10.5 ke kita panggil 10 suku? 10.30. Biasa kita akan sebut 10.5 kan? Sebab tu maksudnya. Maksudnya jam tu sampai sini. Setengah. Nampak kan separuh? Nampak tak dah jadi separuh daripada jam tersebut. Okey. Okey, so kita tengok kat bawah ni pula. Okey, tulis pecahan dalam angka. Okey, warnakan 3 bahagian. So warnakan dekat situ. Kalau kamu ada pensel warna, boleh guna pensel warna. Kalau tak ada, kau conteng aje lah. Okey, untuk melorek, jangan lorek macam ni jangan. Okey, sebab apa? Jawapannya 3/5 Ya, apa? Ada je ke? Dah dia suruh warnakan 3 bahagian. Kau nak warna 8 ke? Kau baca soalan ke tak baca soalan? Kau tengok dekat buku kau. Baca. Baca. Dia suruh warnakan berapa? 3. 3. Jadi takkan nak warna 8. Warnakan 3. Okey, jangan warna macam ni sebab kaedah gambar rajah ni kalau kamu jawab dalam peperiksaan diterima. Jadi jangan warnakan, warna elok-elok, garis macam ni. Lorekkan dia. Okey, kalau tak nak warna lorekkan. Ni lorekkan lah ni maksudnya, okey. 3 bahagian. Okey. Tulis dalam angka. Bahagian yang berwarna hitam. Apa yang berwarna hitam? Oh, ni kok yang berlorek ni kan? Warna yang berlorek lah kan? Oh, dengan warna hitam. Oh, dia suruh warna dengan warna hitam. Okey, kita warna-warna hitam. Patutlah tak salah. Okey, kita warnakan warna hitam kalau ada color pencil kan. Hitam sangat ni cikgu punya ni. Hitam betul ni. Hitam. Kuda hitam. Oi, kuda hitam. Oh, gelap sangat ni Sampai tak nampak dia punya garis kan. Okey, cikgu tukar warna kelabu sikit lah. Hitam ni sangat tak nampak dalam garis dia. Ni dapat garis. Okey, so berapa dia kata tulis dalam angka. So dalam angka mestilah 3 bahagian. 3 daripada 5 bahagian. Itu maksud dia. Okey, 3/5 lah. Alamak, besar sangat tulisan ni. Okey, 3/5. Okey, kamu tulis tu ni senang je ni. Ini belum masuk darjah 5 punya lagi ni. Kita masih buat ulang kaji lagi. Okey. Tuliskan warna putih. Yang nombor 30 ni dia suruh warnakan 2 bahagian daripada 5 kan. So kita warnakan 2.
Tapi dia suruh tulis apa? Tulis pecahan dalam angka bagi berwarna putih. Kan? Maksudnya apa dekat situ? Bahagian yang belum dilorek. Bahagian yang belum dilorek atau yang belum diambil. Jadi dekat situ ada berapa yang belum diambil? 3 juga yang belum diambil. 3/5. Walaupun jawapan dia sama, tetapi dia memberi walaupun jawapan dia sama, tapi dia memberi maksud yang berbeza. Okey. Satu adalah bahagian yang telah diambil, satu lagi yang belum diambil. Okey. Tulis pecahan dalam perkataan bahagian yang berwarna hitam. Okey. So tulislah 3 per 3 per 5. Per 5 tu dekat kan? Per 5. Macam tu. Aku dah datang. Okey, baru masuk Fahim. Tadi dia mungkin internet dia slow kot. Okey. Tak apa. Welcome. No problem. Okey. So sini pun samalah. Berwarna putih 3/5 jugalah. Okey, 3/5. Dekatkan ya 3/5 itu. Okey, beres Okey, Fahim baru masuk. Kamu buka buku warna purple. Okey, buku kecil kita tu muka surat 14. Sekarang kita tengah buat asas pecahan. Okey. Alright, so kita tengok soalan seterusnya. Ini senang sangat, kan? Ini senang sangat. Dia kata, bulatkan pecahan yang paling besar. Okey. Dalam kes kita ni, penyebut dia sama ke tak sama? Untuk soalan A ni. Kalau soalan A kita ni, dia sama pecahan ni. Okey. Kita kat mana sama? Kita tengok penyebut dia. Tengok yang bawah dia. Ya. Nampak sama kan? Bila penyebut dia sama, kita terus tengok nombor kat atas dia macam nombor bulat. So 3 dengan 2 siapa lagi besar? 3. Bermakna 3/7 lagi besar daripada 2/7. Tu maksud dia. Okey, kalau kamu lukis gambar rajah pun, okey, kalau kita buat satu kotak yang 7, 1 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5, 6 kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey, so lorekkan 2/7. Okey, sini 2/7. Kalau cikgu buat lagi satu, 3/7. Okey, 3/7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So lorekkan 3, nampak tak? 3/7 lagi banyak, betul? Maknanya 3/7 lagi besar. Okey, sebab kotak dia lagi banyak yang kita lorek. Yang ni kotak dia lorek 2 je. Sebab ni pecahan yang sama, kita tengok nombor atas dia. Okey, B siapa lagi besar? 3. 3/5 lah. Okey, tetap juga sama. Okey. Alright. Sebab pembawah dia dah sama, penyebut dia dah sama. Okey, bila penyebut dah sama, kita tengok nombor atas saja. Okey, yang ni bulatkan yang pecahan paling kecil. Okey, paling kecil masih lagi penyebut sama. Okey, cantik 1/4. Okey, yang kedua? 3/5. Okey, cantik. Sekarang dekat sini dah mula masalah kita sampai. Masalah kita bukan sampai bukan sebab apa? Sebab penyebut dia tak sama. Okey, penyebut dia tak sama. Jadi macam mana kita nak kata? Dia kata nyatakan pecahan yang paling besar. Okey, macam mana kita nak tahu ni siapa lagi besar? Darabkan maksudnya? Samakan penyebut. Okey, boleh. Okey, Ali kata samakan penyebut. Boleh? Darab silang. Darab silang ni lah yang kita nak belajar di tahun 5. Okey, dia sama macam kita buat operasi penambahan kan. Apabila 1/3 nak tambahkan dengan 1/4, okey, kita akan samakan penyebut kan. Boleh juga kaedah tu. Okey, so cuma dia melibatkan darab lah. Okey, dia melibatkan darab. Okey, cara lain adalah kita tengok, okey, kita tengok nombor di atas ini. Memandangkan dia nombor yang sama. Okey, nombor dia yang sama. Jadi kita akan pilih nombor yang bawah yang paling nombor yang bawah yang paling kecil lah paling besar. Okey, so kat sini yang paling besar adalah 1/3. Ingat gambar yang cikgu lukis tadi kat atas tu? Ni kan? Ni nampak 1/2, 1/4, 1/8. Bila nombor atas ni semua sama, kita tengok nombor bawah. Nombor bawah paling kecil, dia lah yang paling besar. Okey?
Itu cara yang cepat sikit lah kalau kita tak nak darab. So darab ni kan sifir kan kita tak berapa nak ingat lagi. Ingatan kita belum kuat lagi. Okay. Alright. So bagaimana pula dengan 4/5 dengan 2/3? 3. 2/3 lagi besar. Okay. Macam mana kita nak tahu ni? Sedangkan nombor dekat atas tak sama. Tengok penyebut. Okay. Tengok penyebut. Okay. Atas tak sama. Okay. Pengangka tak sama. Dekat sini bukan 1. Dekat sini pun bukan 1. Okey, antara 5 dengan 4 ni siapa lagi besar? Kita tengok 3 kan? 3 lagi besar kan? Okey, mari kita tengok betul tak jawapan kita ni. Satu cara lagi adalah kita tak apa faham. Masuk, tak ada masalah. No problem. Okey, so 4/5 dengan 2/3 ni kalau kita tak tahu, tadi kita tengok yang atas kan? Yang kedua, Ali kata boleh guna samakan penyebut. Okey, kaedah samakan penyebut ni cikgu tak nak gunakan dulu sebab nanti masa kita tengok soalan tahun 5 baru cikgu akan ajar. Yang cara yang ketiga adalah dengan kita lukis. Okey, so kita tengok kat sini 4/5. Kita buat 2 kotak yang sama besar. Sebab pecahan kan asal daripada 1 kan. Jadi kamu buat 2 kotak yang sama besar. Lukis kat situ. Okey, kotak yang pertama kamu potong kepada 5. Sebab dia pecahan 5 kan. Potong 1, 2, 3, 4, 5. So potong 1 bahagian. Okey, 2 bahagian. 3 bahagian, 4 bahagian. Ini adalah 4/5. Okey, ini untuk kes kalau atas dia bukan nombor 1 sebab kita tak boleh nak berbandingan terus. Kemudian kita buat pula untuk 1/3. Macam ni kan 1/3. So kita lorekkan berapa? 2/3. Okey, so 1 kat sini. 2 kat sini. So bahagian mana yang lagi banyak lorek? Okey, ni 2/3 kan sekejap 2/3. Jadi kita akan nampak 4/5. Bukan disebabkan dia lorek 4. Nampak kan? Dia punya kawasan lorekkan dia ni lagi banyak kan? Lagi banyak. Jadi bila dia lorek lagi banyak, 4 lorekkan, bawah tu 2 lorekkan. Tapi sebabkan pecahan penyebut dia tak sama, iaitu pembawah dia tak sama, jadi kita boleh buat kaedah bandingan macam ni, kaedah gambar rajah. So kat sini kita dapati bahawa yang paling besar adalah 4/5. Okey, kalau kamu nak guna kaedah gambar rajah untuk soalan A pun boleh. Okey, buat sama juga, bandingkan dia mesti kotak dia mesti sama besar sebab pecahan asal daripada 1. Okey. So kamu buat 1/3 ni yang A punya 1/3 potong pada 3, ambil 1. Satu lagi potong kepada 4 kan. Okey, nak bagi nampak kita kena buat macam ni lah. So potong 1/4. Nampak tak? Tetap juga 1/3 lagi besar. Tetapi ingat, kalau dia bahagian takat 1/3, 1/4, 1/8, 1/5, kita tak payah lukis gambar rajah pun tak apa. Tengok nombor pecahan yang bawah yang paling kecil. Okey, so kita akan dapat 1/3. Okey, soalan 34 ni nampak dia tak sah. Dia tak sama. Okey, jadi ada 3 cara tu. Okey, so yang pertama ni 4/5 dengan 3/4 kan. So macam mana kita nak buat ni? Okey, mana satu yang lebih besar kan? Lebih kecil. So macam mana kita nak buat ni? Bahagi 5. Apa dia? Bahagi 5. Maksudnya? 4/5. 4/5 lagi kecil. Okey. Bagaimana rakan yang lain? Macam mana kita nak tentukan pecahan ni kecil? Selain pada kalau kita tak darab. Okey, andailah kita belum mahir darab lagi, katakanlah. Okay. So macam mana kita nak mengenal pasti nombor ni besar kecil? Okey. Dia tak ada satu, dia bukan satu, dia bukan pecahan 1 kat atas dia kan. Dia bukan pengangka, dia bukan 1. Jadi kita boleh guna gambar lukis gambar rajah. Okey. Dia boleh lukis gambar rajah. Okey. Sementara kamu belum mahir darab lah. Kalau siapa yang boleh darab, terus darab terus. Okey, buat 2 kotak yang sama besar dulu. Tak lukis tak salah kan? Macam mana? Tak lukis tak salah kan? Tak lukis tak salah, tapi kau tahu tak jawapan dia apa? Tak tahu, jadi kau lukislah, tu maksud dia. Kaedah gambar rajah, kan cikgu dah cakap ni ada 3 kaedah. Satu, kita tengok atas dia, pengangka dia kalau sama, bawah dia kita pilih yang rendah, yang paling kecil. Yang kedua, macam Ali cakap tadi, kita samakan penyebut. Tapi kita kan ada masalah sifir. Okey, majoriti dalam grup kita ni ada masalah sifir. Okey. Ada yang belum kuasai sifir lah. Jadi cikgu mulakan dengan tanpa sifir dulu. Maksudnya apa? Kita boleh jawab soalan ni kalau kita tak kuasai sifir pun boleh lagi.
Okey. Alright, so kita lukislah dulu untuk pecahan yang pertama 4/5. Lukis dulu. 1 2 3 4 5. Nampak tak ada 5 kotak kecil kat situ? Kita dah buat untuk pecahan 4/5. Kemudian kita buat pula untuk 3/4 lah. Okey. Potong kepada 4 bahagian. Okey, tak kisah pun, potong je pada 4. Kemudian kita tengok dia nak 3/4. So 3/4. Lorekkan 3/4 kat sini. Okey. Ini 3/4. Nampak cikgu lorekkan 3 kotak daripada 4. Kemudian yang atas dia suruh 4/5 kan? So 4/5. Okey, 4/5. So kita lorekkanlah 4/5. Nampak tak? Kenapa cikgu kata lukis ni senang? Daripada gambar aja kita dah nampak dah. Kalau kamu tengok dekat sini, siapa lagi besar sebenarnya? 4/5 ke 3/4? 4/5. Jadi jawapan kita? 3/4. 3/4 lah. Sebab soalan bukan nak lagi besar. Soalan nak yang paling kecil. Okey. Jadi senang. Lukis je. Lukis dapat jawapan. Lukis dapat jawapan. Tak payah tanya banyak. Cikgu saya sifir 5. Bolehlah sifir 4 saya tak. Cikgu sifir 6 saya tak hafal. Cikgu tak suka nak dengar yang tu. Jadi kau lukis. Kau tak ada alasan untuk kau tak boleh jawab soalan ni. Okey. Soalan pecahan paling besar paling kecil ni suka ditanya. Okey. So samalah 5/6 dan juga 4/7. Okey. Kita boleh lukis juga. Okey. Dia sebenarnya boleh darab. Ni kan 6 darab dengan 7. Ini 7 darab dengan 6. Okey. Tapi cikgu tak nak ajari dulu. Okey. Sebab sebahagian kita belum kuasai sifir lagi. Jadi kita belajar yang basic dulu. Yang cara yang tanpa sifir tapi dapat juga jawapan. Itu lagi penting. Okey. So teknik kita belajar hari ni pecahan kita lukis dapat jawapan. Okey. So soalan B, apakah jawapan dia? Lukis dulu, lepas tu kamu lorek, kamu dapat apa? 4/7. Okey, 4/7 kan? Okey. Dia nak yang kecil ke yang besar? Saya tengok boleh. Cikgu tengok. Kecil. Dia nak yang kecil kan? Jadi hasil pada lukisan kamu tu, okey, kamu tengok siapa yang kurang lorekkan dia? 5/6 ke 4/7? Okey, so kamu boleh lukis kan? Lukislah. 4/7 lagi kecil jadi 4/7 lah jawapan dia kan? Kalau kita lukis ni, okey, kita lukis kotak dia mesti syarat dia kotak dia kita lukis mesti sama besar. Okey, walaupun ni cikgu ni panjang sikit cikgu lukis jelah sebab ni pecahan nak buat pecahan 6 dengan 7. Jadi kalau buat 6 dulu, 6 potong tengah, potong 3 lah. Biasa cikgu buat macam tu. Sebenarnya tak kisah pun. Okey, 7 dia tak boleh potong tengah. So buatlah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey, jadi kita lorekkan 5/6 dulu. So 5/6 sini. Kan 5 kotak, 5 bahagian daripada 6. Selesai. Kemudian kita lorekkan yang bawah pula. Okey, yang bawah 4/7. So lorek sampai 4 saja. Nampak tak? Pendek je 4 ni. Jadi yang lebih kecil adalah 4/7. Itulah dia ceritanya. Mak Jemah. Okey, lukis dapat jawab. Lukis dapat jawapan. Tu teknik kita malam ni Lukis dapat jawapan. Kalau saya tak nak lukis cikgu, kalau kau tak nak lukis, tak kisah kalau kau dapat jawapan. Selagi mana kau tengok soalan kau tak kerti, kau lukis je lah. Jangan membangkang dulu. Okey? Ikut dulu. Okey, selesai Alright, seterusnya kita nak buat adalah pecahan wajar. Pecahan wajar apa maksud dia? Nombor genap. Okey lagi. Apa maksud pecahan wajar? Bagus juga kita buat ulang kaji hari ni. Okey. Siapa tahu. Okey, selain daripada nombor genap, apa lagi masuk pecahan? Okey, pecahan. Okey, dalam pecahan ada 2, pecahan wajar. Dengan satu lagi tidak wajar. Okey. Pecahan tak wajar lah. Okey. Okey, pecahan contohnya sekarang cikgu lukis katakanlah 1. Okey, cikgu lorekkan satu bahagian. Okey, so 1/2. So nombor 1 ni kita panggil apa? Ganjil, bukan?
Kita panggil nama dia apa ni? Siapa tahu? Bukan ganjil. Okey. Terima kasih kerana mencuba. Tapi bukan ganjil. Okey. Okey, atas ni kita panggil apa nama dia? Apa? Apa? Hai. Seorang pun tak tahu. Tufail, apa? Atas kita panggil apa pecahan ni? Penyebut. Okey. Masya Allah, Masya Allah. Okey, jawapan dia ngang ke. Yang Ali sebut tadi tu terbalik Ali. Penyebut dekat bawah ya. Okey, penyebut di bawah. Penyebut. Okey, penyebut dekat bawah. Pengangka dekat atas. Okey. Macam mana dia jadi wajar? Apabila yang kurus dekat atas, yang gemuk dekat bawah. Contohnya apa? Contoh nak tengok wajar ni kan. Okey, nombor di atas mesti lebih kecil daripada yang bawah. Okey, contoh nombor wajar. Okey, 2/7. Ni wajar. Sebab apa? Yang atas ni lebih kecil daripada yang bawah. Dia tak kisah nombor genap ganjil, dia tak ada masalah. Cikgu faham kamu dekat sekolah dah belajar nombor genap nombor ganjil kan? Nombor perdana pun dah belajar kan? Okey, so 2/7. Lagi boleh bagi cikgu contoh lagi pecahan wajar apa? 3/8. Okey, 3/8. Lagi apa lagi? Contoh lain. 5/9 kan? 4/6. Asalkan nombor itu tak lebih besar daripada nombor yang bawah. Okey, jadi tak wajar terbalik. Si gemuk dekat atas. Okey, ini kan nak jadi tak wajar 2/7, nak jadi tak wajar jadi 7/2. Tu tak wajar lah tu. Nombor atas lebih besar. Tapi bukan maksudnya nak daripada pecahan wajar tukar kepada pecahan tak wajar terbalikkan, bukan macam tu. Okey, bukan maksudnya terbalikkan macam tu. Okey, just kita nak bagi tahu kat sini adalah asalkan nombor atas tu lebih besar. Contoh sini cikgu ambil 6, bawah sini cikgu ambil 5. Ni dikira pecahan tak wajar sebab si gemuk dekat atas. Okey, nombor yang besar ni dekat atas. Okey. Okey, 5/9 wajar. Kalau nak contoh nombor tak wajar 9/5. Bukan bermaksud nak tukar pecahan tak wajar, ini di atas, ni turun bawah. Bukan macam tu nanti kan korang ingat tukar macam tu pula, sudah habis jawapan korang nanti salah. Okey, mari kita dah faham itu. Pengangka penyebut dah kita tahu. Maka kita buat kat sini. Okey, cuba kamu bulatkan dulu A, B, C, D, E ni. Bulatkan dulu. Dah. Okey. Okey, apakah pilihan anda? 5/3. 5/3. Pilihan anda 5/3. Ni pecahan wajar lah, Dek oi. Dek Nun. Okey, lagi? 1/5. 1/5. Lagi? 5/6. 5/6. Lagi? 4/5. 4/5. Tu? Dia nak pecahan wajar. Yang kau nak ambil 5/3 tu pasal apa? Okey, pecahan wajar. Baru cakap tadi. Aduh. Baru cakap tadi. Bukan cakap semalam. Baru cakap tadi. Kan cikgu beritahu. Wajar nombor yang atas lebih kecil daripada nombor yang bawah. Dan kau tiba-tiba 5/3 apa hal? Okey. Yang lain yang kita bulat ni, yang ini 5/3 ini adalah pecahan tak wajar. 7/3 pecahan tak wajar. 8/7 pecahan tak wajar. Tengok dulu sebelum nak jawab tu kan. Okey. Baik, so terusnya kita tengok pecahan setara. Okey, pecahan setara.
Apa maksud pecahan setara? Ulang lagi kan pecahan setara. Okey, siapa tahu apa maksud pecahan setara? Ada baki. Tak. Pecahan setara. Okey, tak ada baki. Ya ke? Okey, pecahan setara tak ada baki lagi. Apa maksud lagi? Tak apa, cikgu terima dulu. Apa maksud pecahan setara? Ada baki. Ada baki. Ada ke tak ada? Ada. Ada. Oh, ada baki. Lagi? Ada baki. Lagi apa lagi? Apa maksud pecahan setara? Sila nak beri tanda boleh silakan. Apa dia lagi? Okey, bukan yang inilah. Okey, baiklah, nampaknya apa nama macam tak tahu je kan. Okey, baiklah. Bukan tak tahu, korang tak ingat sebenarnya. Okey. Okey, pecahan setara ni maksudnya apa? Pecahan, tahulah pecahan kan. Setara ni yang pecahan yang sama. Apa pula pecahan yang sama ni, cikgu? Okey. Kita lukis satu kotak. Okey. Kamu dah ada buku petak belum okey, lupa cikgu dah cakap kan. Lukis kat buku petak kamu tu. Okey, kotak yang pertama katakanlah kita lorek 1/2. Okey, kita nak jelaskan apa itu pecahan yang sama, pecahan setara. Okey. Kemudian kamu buat satu kotak dekat bawah dia. Buat macam ni. Kotak yang sama besar. Okey. Potong tengah-tengah sama juga macam ni. Okey, buat ni dulu. Okey, dah buat dah? Okey. Sekarang berapa banyak kamu potong dekat bahagian bawah ni, dia akan setara dengan nilai kat atas. Contoh kita potong 1 dulu. Okey, cikgu potong dekat sini 1, mana sebelah sini potong 1 dah jadi 4. Okey, ni pecahan 4. Ini 1/2. Okey, so setara dengan bawah ni. Tengok atas ni lorek sampai sini kan. Bawah pun kita kena lorek sampai situ lah. Lorek sini. So kita dapat berapa bahagian yang kita lorek ni? 2/4. 2/4. Jadi 1/2 setara dengan 2/4. Tu maksud dia. Sama besar dia punya kotak pecahan dia. Okey, dah jelas pecahan setara Okey, jadi kita nak buat lagi pecahan lain. Sama je, kita buat lagi satu kotak bawah. Nak nampak? Asalkan kamu potong dia. Okey, potong tengah-tengah ni kan. Asalkan potongan dia sama. Kamu nak potong berapa? Katalah kita potong 2. Potong 2. 1, 2. Belah ni kena potong 2 jugalah. 1, 2. Okey, yang tengah-tengah jangan usik. Jadi kita lorekkan sama juga. Okey, lorekkan. 1, 2, 3. Nampak tak? Kita dapat 3 bahagian berlorek daripada 6. Jadi, kita boleh tulis macam ni. 1/2 sama dengan 2/4. Sama dengan 3/6. Itu maksud dia. Pecahan setara. Okey. Kalau kita kecilkan nanti nombor ini, kita akan dapat balik yang asal. 1/2. Ataupun kita permudahkan pecahan. Kejap lagi kita akan belajar. Okey. So, kita akan dapat balik. Okey. Asal dia 1/2. Boleh buat lagi. Kalau kamu nak buat, kamu boleh buat lagi kat bawah ni. Okey, katakanlah cikgu nak buat lagi kat bawah ni. Buat lagi satu pecahan. Buat kotak dulu. Sama panjang. Okey, belah tengah. Katalah cikgu nak potong 5 kotak. So, potong 5 kotak. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Okey. So, kita hanya nak setarakan dia. Hanya boleh lorek sampai sini je lah. Sampai separuh je. So kita akan dapat 5 bahagian berlorek daripada 10 kotak. So 1/2 setara dengan 5/10. Tu maksud dia. Okey. Ini cara satu. Melukis gambar rajah. Cara yang kedua adalah. Okey. Nampak dia bagi 1/4 kan. Nak setarakan dengan dia. Kamu boleh gandakan sahaja pun boleh. Okey. Contohnya. Kamu darab 2. Semua ni kita darab dengan 2. 1 darab 2. Dapat berapa 1 darab 2? 2. 2 lah. Okey, bawah pun darab dengan 2. So 2 darab 2 dapat berapa? 2 darab 2 pula. 4 darab 4 darab 2 8. Jadi 1/4 setara dengan 2/8. Okey. Samalah, nak senang kamu darab semua dengan 2 je. Itu lebih mudah. Okey, 1/2 pun samalah. Darabkan dengan 2. So atas dapat 2, bawah
Darabkan dengan 2 dapat berapa? 4. Cikgu, boleh darab dengan 2 je ke? Tak kisahlah kamu nak darab dengan 3 pun boleh, nak darab dengan 4 pun boleh, nak darab dengan 5 ke, tak kisah. Yang penting yang kamu nak darab tu atas mesti sama darab dengan bawah. Contoh katalah cikgu nak ambil ni darab dengan 3. 2 ni cikgu nak darab dengan 3, maka bawah pun kena darab dengan 3 juga. Baru dia setara. 2 darab 3, 6. Okey, 3 darab 3, 9. Tapi kalau nak senang darab 2, darab dengan 2 senang kan? Darab dengan 2 pun boleh. Okey, 2 darab 2, 4. Kan? 3 darab 2, 6. Sebab sifir kita. Okey, ni darab 2 dapat berapa? 6 darab 2? 12. 12, cantik. Okey, yang hujung last sekali. 16. Ni dah 6 per 16, betul. Okey, darab 2 lah. Tak kisahlah. Tapi tak senang darab 2 kan. Sifir 2 lagi senang. Kalau darab 3 leceh sikit. Okey. Itu maksudnya nak cari pecahan setara. Okey, pecahan setara. Okey. Banyak malam ni kita cakap pasal pecahan ni. Okey, pecahan bentuk termudah. Ini kena kecilkan. Yang ni perlukan sifir. Okey, yang ini perlukan sifir. Okey. So 8 dengan 10 ada dalam sifir berapa? 8 dengan 10 ada dalam sifir. Sifir berapa? 2. Sifir 2. Jadi 2 darab berapa dapat 8? 5. Itu 10. Maknanya 4 per dengan 5. Okey, bagi mereka yang tak ingat sifir, kamu boleh guna kaedah lidi. Okey, cikgu tunjuk sekejap kaedah lidi Okey. 4 per 10, katalah tak ingat sifir. Okey, so kita boleh guna kaedah lidi. Okey, 4 dengan 10 ni ada dalam sifir 2. So pakai kaedah lidi, pakai lidi 2. Macam mana? 1, 2, jarak sikit, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, bawah. Okey, 10 kan? Sama juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So ini jawapan dia. Okey, tapi ingat lukis lidi ni. Okey, bila kita kecilkan, kita tengok dekat atas ada berapa yang sempurna. Ada 4 yang sempurna. Maksudnya ada 4 lah. Bawah ada 1, 2, 3, 4, 5. So, dapat 4 per 5. Okey. Sebab kadang-kadang kita tak ingat 4 darab 2 darab berapa dapat 4 kan. Kita tak ingat. Ni tadi ni bukan 4 kan. Ni 8 tadi Sorry, minta maaf. Ni tadi bukan 4, ni 8 kan. 8 per 10 tadi kan soalan dia kan. Okey. Ni kalau guna kaedah lidi. Okey, kita tengok soalan yang kedua. 6 per 8. Kecilkan dapat berapa? 34. 3 per 4. Okey. So kalau tak boleh, kita tengok 6 dengan 8 ni boleh kepada sifir 2 kan. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bawah dia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi atas kita dapat 3 pasang. 1, 2, 3. So 3. Bawah kita dapat 1, 2, 3, 4. So 3 per 4. So ikut sukalah kamu nak guna kaedah yang mana. Okey, 3 dengan 6 dalam sifir. Dalam sifir 3. Betul. So kalau kamu guna kaedah lidi, mulakan dengan 3 lah. 1, 2, 3. Okey, bawah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi nampak tak pasangan ada berapa kat situ? Atas ada 1, bawah ada 2 pasangan 3. So 1 per 2. Itu maksud dia. Okey. So 2 per 4 kecilkan dapat berapa? 1 per 2 juga. 1 per 2. Okey. Pakai sifir 2 lah. Kalau tak boleh, kamu boleh guna 1, 2. Bawah 1, 2, 3, 4. Okey. Sebab dia sifir 2. So kita buat 2, 2 lah. Nampak kan? Atas ada 1, bawah ada 2 pasang. Okey. Boleh Alright. So yang hujung pakai sifir berapa ni? 4 per 6 ni pakai sifir berapa? Tetap juga sifir 2. Okey. So, atas 4 maknanya 1, 2, 3, 4. Bawah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 2 per 3 lah. Siap kerja kita. Ni soalan yang mudah-mudah dulu 2 per 3. Selesai. Okey. Soalan seterusnya pecahan tak wajar. Ni terbalik. Tadi kita dah belajar kan? Pecahan tak wajar.
Tak wajar mesti nombor atas lebih besar. Okey, so mana jawapan kita ni? A, B, C, D, E, F, G, H, C dulu. Okey, C. Okey, lebih besar, 5 lebih besar lagi. E. E lagi. F. F. Lain? Yang lain tu semua wajar sebab atas lebih kecil. Okey. Alright, habis Okey, seterusnya adalah nombor bercampur. Okey. Ini adalah nombor bercampur. Kenapa dia dipanggil nombor bercampur? Mana satu nombor bercampur ni? Nombor bercampur. Mixed numbers ni. Okey. Mixed number ni, okey, kenapa dia panggil bercampur? Sebab ada dua jenis nombor dekat situ. Okey. So kamu isikan lah ni. Nombor dalam kotak tu dia dah bagi tepi ni kan, dia suruh isi saja, okey. Nombor bercampur. Okey, jadi dua tu nombor apa? Dua ini nombor apa? Hasil tolak. Bukan. Dua ni nombor apa? Nombor bulat. Okey. Sebab tu dia panggil nombor bercampur. Sebab dalam ada dua nombor kat situ. Satu nombor bulat. Satu lagi adalah pecahan. Okey, dalam kes kita ni dia pecahan wajar lah. Okey, nombor bercampur sentiasa pecahan wajar. Okey, atas lebih kecil daripada yang bawah. Ya betul Fahim. Okey, nombor bulat satu lagi adalah pecahan wajar. Okey, ni nombor bulat ni, yang bulat ni lah 2 tu. Pecahan wajar dia adalah 3/5. Okey. So, gabungan antara pecahan dengan nombor bulat ni digabungkan menjadi nombor bercampur. Okey. 2, 3/5. Okey, mari kita tengok soalan seterusnya. Okey. Ni soalan basic-basic je, kita laju-laju lah. Okey. Kalau ada yang tak faham, bagi tahu Tufail boleh Tufail? Okey, dia kata bulatkan nombor bercampur. Bulatkan nombor bercampur. Nombor bercampur mesti ada nombor bulat dan juga nombor pecahan. So, mana satu? A, B, C, D, E, F, G. A lagi? D, donkey. Dua ni saja nombor bercampur. Yang lain tu adalah pecahan. F. Okey, cikgu tak nampak. Okey, betul-betul. F, tahniah. F betul. Okey, cantik. Okey, yang lain tu bukanlah. Okey, yang lain tu pecahan wajar dengan pecahan tak wajar. Okey, so isi tempat kosong. Apabila satu nombor bulat ditambahkan dengan pecahan wajar, dia akan jadi nombor bercampur lah. So, ni 3. Okey, nombor bulat, lepas tu masukkan pecahan. Macam itulah. So, jadi 3, 5/9. Yang lain tu kamu boleh buat sendiri. Okey. Cuba buat dulu sendiri. Okey, senang je kan? Senang-senang je malam ni kita belajar ni. Okey, 4, 2/3 lah. Okey, pastikan nombor bulat tu lebih besar daripada pecahan kamu tu 2, 1/6, 4, 3/7. Okey, habis. Selesai kita punya pengukuhan pecahan wajar tak wajar. Apa lagi dia bagi kat maklumat kat sini? Garis nombor. Okey, garis nombor. Okey, boleh garis nombor. Okey, garis nombor Cikgu punya ni macam pecah sikit dia punya gambar dia tapi dekat buku kamu jelaskan. Cikgu ni cikgu ambil gambar tadi dia kembang sikit. Okey. So, kat sini adalah garis nombor. Okey, pecahan ni kita boleh tukis juga dalam bentuk garis nombor. Selain pada gambar rajah, kita boleh guna kaedah garis nombor. Okey. Nampak tak? At the end dia pecahan akan jadi 1. Okey. Yang ini 1 ni sebenarnya dia adalah 5/5 sebab ni pecahan 5 kan. Maknanya kalau sini 4/5 ni 3/5. 2/5. 1/5. Okey. Sama dengan kalau kita lukis gambar rajah. Tadi kan kita ada belajar gambar rajah 1, 2, 3, 4, 5 kan. Kalau kita lorekkan 1 sahaja jadi 1/5. Kalau lorekkan kedua dah jadi 2/5, ketiga 3/5, keempat 4/5, kelima 5/5. So 5/5 apabila semua dah dilorekkan dia akan menjadi 1. Pecahan asalnya daripada 1. Okey, so 5/5 sama dengan 1. Itu maksudnya.
Okey. Okey, yang ni soalan B kamu isi sendirilah. Okey, isi sendiri sahaja. Okey. Depan sekali nombor berapa yang kita kena isi? 1/7. Cantik. 1/7 lah. Lepas tu ikutlah susunan dia. Okey, yang hujung sekali kamu akan dapat penuh lah. Kalau cukup ni kan. Ni 4. Okey, yang ni akan jadi 5. 6. Yang hujung ni kamu akan dapat 7/7 kan. 7/7 kita boleh tulis sebagai nombor 1. Sebab pecahan dia adalah dibahagikan dengan nombor sendiri dapat 1. Okey, selesai Okey, sekarang kita nak tukar pecahan tak wajar kepada nombor bercampur. Okey. Kita ulang kaji pertukar ni tahun 4 tak wajar kepada nombor bercampur. Okey. So kita tengok pertama, dalam gambar rajah tu dia bagi dekat situ tulis nombor bercampur. Tulis nombor bercampur bagi yang berwarna hitam. Senanglah. Okey, pecahan ni dia tak bersambung maknanya dia dua pecahan yang asing. Ni ada satu pecahan, ni. Ni satu pecahan yang penuh, nampak tak? Semua dia kena lorek kan? So kita ada satu pecahan yang penuh dekat situ. Okay, jadi kita tulis nombor bulat dia lah 1. Sebenarnya yang ni adalah 1, 2, 3, 4, 5. Ini adalah 5/5 kalau dalam pecahan. Okay, nampak tak? 5/5 sama dengan 1. Okay, kotak yang sebelah dia tu, sebab dia tak bersambung, dia adalah dua kotak yang berbeza. So yang berlorek hitam 3/5. Jadi tulis sinilah pecahan dia 3/5. Itu maksud dia. Okey, soalan B, adakah dia bercantum 3 pecahan tu? Tak. Tak bercantum. Jadi kat sini kita dapat yang pertama ni berapa ni? 1, 2, 3. Ni 3/3. Betul? 3/3. Ini pun 3/3. Yang tengah tak penuh. Yang tengah 2/3. Jadi berapa yang penuh kat situ? 2. 2. Bermakna 3/3 sama dengan 1. 3/3 sama dengan 1. 1 tambah 1, 2. 2 yang penuh. Okey. Kemudian yang tak cukup, 1 ni lah. Jadi 2/3. Itu maksud dia. Okey. Alright. Ini sekarang kita tengah belajar kaedah gambar rajah. Dalam buku ni ada kaedah gambar rajah. Jadi senang tak ajar. Okey. Itu kalau daripada gambar rajah, kita nak tukar kepada nombor bercampur. Sekarang ni terbalik. Dia nak pecahan tak wajar. Okey, tulis pecahan tak wajar. Tak wajar senang sahaja. Dia tak wajar, dia tunggal kan. Satu je lah. Dia tak ada nombor bercampur. Dia kata dia nak bahagian yang berlorek. So, bahagian berlorek kat situ ada berapa? Bahagian yang berwarna hitam berlorek lah kan. So, ada berapa berlorek tu terkira je lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So kita ada 8 dekat situ. 8. Mana datang 1/2. Kau ni tu Fail, aduh. Kena pergi sekolah kau ni. Pergi check betul ke kau masuk sekolah ni kan. Okey, so bahagian yang berlorek ada 8 dekat situ. Okey, pecahan asal dia berapa? Okey, pecahan asal kat situ nombor dia berapa? Kejap nak tulis nombor dia besar sangat. Okey. Pecahan asal dia kita ambil satu pecahan saja. So kita nampak ni satu pecahan penuh ni dapat 5 kan. Jadi pecahan asal dia 5. Ini kita panggil pecahan tak wajar. 8/5. Okey, 8/5. So 1 3/5 nombor bercampur. Kalau dalam bentuk pecahan tak wajar di 8/5. Senang saja guna kaedah gambar rajah. Kalau dia nak pecahan tak wajar, kita kira je kawasan berlorek ada berapa. Okey, dari sini 1 2 3 4 5 6 7 8. So 8 lah. Okey, pecahan asal dia berapa kat situ? 3. 3. So 3 lah. Macam apa pecahan asal tu? Ni kan satu kotak ni kan ada 3 yang penuh. So tu maksud dia satu kotak dia. Ni semua ni pecahan 3. Okey. Ambil satu kotak je kan? Ambil satu kotak je ke? Ya, kita nak tahu pecahan dia bawah dia, kita ambil satu yang ni saja, yang bawah saja. Okey. Itu kalau kita guna kaedah gambar rajah. Contoh lain sebab ni mungkin contoh tak banyak kat sini. Ini tukarkan kepada pecahan tak wajar. Ni okey? Ni kan. Okey. Tengok soalan ni kan. Tukarkan nombor
pecahan tak wajar guna nombor campur. Ni nombor bercampur. Okey, sekejap Cikgu tunjuk yang ni dulu kaedah gambar rajah dulu. Okey, sebelum pergi yang bercampur tu. Kalau kita guna kaedah gambar rajah, dia bagi kita gambar rajah lah kan. Katalah dia bagi kita nampak. Ini adalah dua pecahan yang tidak bercantum. Okey, apabila dia pecahan tak bercantum, katalah sini kita buat 3. Okey, sini pun kita buat 3. So pecahan ni adalah pecahan 3. Okey. So katalah ni dia lorek semua. Okey, yang ni kita akan tulis 3 bahagian daripada 3. Semua dilorek. Okey, 3 bahagian berlorek. Okey, katalah ni lorek 1 saja. So ini adalah 1/3. Okey, jadi apabila dia nak dalam pecahan tak wajar, kita tambah je lah. 3 tambah dengan 1 dapat 4. So bawah kan sama je 3. Okey, sebab tu juga kata tadi kita kira saja yang berlorek 1, 2, 3, 4, 4. So pecahan asal dia 3. Kalau tak kamu boleh buat macam ni. Kamu akan nampak lah. Sebab dia penyebut sama kan. Kita boleh tambah terus. Okey, kita tengok soalan contoh soalan ni kan. Ni kan tadi yang kita buat tadi kan. Okey, cuba padam sikit. Nak pinjam ruang dia, tak ada ruang. So pecahan ni adalah 5/1, 2, 3, 5 kan. 5/5 tambahkan dengan 3/5. Kan kita dapat 8/5. Itu maksud dia. Okey, boleh Okey, so sekarang kita tengok soalan seterusnya. Tukarkan nombor bercampur kepada pecahan tak wajar. Okey, kat sini ada dua cara. Okey, cikgu tunjuk cara yang pertama dulu, iaitu cara dengan darab. Okey, so kita akan ambil ni dulu cikgu ambil tepi ni lah. Nombor dia kecil sangat. Katalah kita ada okey, katalah kita ada 3 2/4 lah. Kalau atas tak boleh 2/4, dia kecil kan. Okey, kejap 3 1/2 senang. Okey, nak bagi nampak. Okey, so kita nak tukar kepada pecahan tak wajar. Okey, jadi apa kita buat? Kita ambil nombor yang besar gajah ni, 3, darabkan dengan orang bawah dia. Ni. So 3 darab 2 dapat berapa? 6. 6 kita tambahkan dengan orang yang atas, tambah 1. Okey, ni tambah 1 kan. Jadi 3 darab 2, 6, 6 tambah 1, 7. Jadi kita dapat jawapan dia 7/2. Ini kaedah 1. Okey, ni cara 1. Okey, tukarkan pecahan wajar kepada tak wajar. Okey, ataupun tukarkan pecahan tak wajar pula, nombor bercampur kepada tak wajar. Kepada tak wajar. Okey. Katalah kita ni ada cara 1, cara 2. Dia banyak cara. Okey, macam kita makan KFC, hari ni makan KFC, esok makan McDonald. Okey, cara yang kedua adalah kita tengok pecahan bawah dia 2 kan. Pecahan bawah dia 2. Maknanya 2 ni ada berapa kali? Ada 3 kali. So maksudnya apa di situ? 2/2 tambah 2/2 tambah 2/2. Tu maksud dia. 3 ni 2 ni ada 3 kali. So 2/2 tambah 2/2 tambah 2/2. Barulah kita tambahkan dengan yang hujung, baki dia 1/2. So tetap juga kita akan dapat 7/2. Ini cara kedua. Cara kedua ni khas untuk orang tak boleh sifir. Okey, cikgu memang suka cara kedua ni. Walaupun dia panjang sikit, tapi tak payah fikir sifir. Kan? 2 tu ada berapa kali? 3 kali. So penuhkan 2 tu 3 kali. Okey, cara ketiga. Berapa banyak cara dah cikgu. Okey, cara ketiga. Cara ketiga adalah dengan melukis gambar lukis gambar rajah. Okey, dia tulis 3, so ada 3 kotak. 1, 2 kotak, 3 kotak. Kotak keempat kita pecahan 1/2. Okey, jadi memandangkan dia pecahan 2, semua kita potong 2. Potong. Okey, 3 nombor bulat jadi lorek semua. Macam tu. Okey. So kita akan nampak kat sini adalah 2/2, sama juga. 2/2, 2/2, 1/2. Okey, kita kira bilangan yang berlorek je lah. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 yang berlorek daripada pecahan asalnya 2. Ni cara ketiga. Okey, terpulanglah kamu nak guna cara yang mana satu. Bebas, anda bebas. Okey, boleh
Okey, kita tengok satu soalan, begitu kita berhenti sekejap. Sebab dah tengok dah tengok-tengok dah macam maklumlah sekolah kan hari ni kan. Kamu dah pergi sekolah kan? Okey. Faham, cikgu faham tu. Okey, tengok yang pertama. Tukarkan 2/3/4. Kita buat 2/3/4 tu kita berhenti solat kejap kita bagi berehat kejap. Okey. 2/3/4 kepada pecahan tak wajar. Okey. So kamu nak guna kaedah mana ni? 1, 2, 3? Kalau Ailia nak guna kaedah apa? Darab. Darab. Okey, silakan gunakan darab. Okey, Tufail nak guna mana? Tufail, kau nak guna yang mana? Ali. Tambah. Okey, tambah. Ni Fahim? Oh, Fahim dia punya mic dah ada. Combo. Okey, so terpulang pada kamu nak guna yang mana? Okey. So 2/3/4 dapat apa jawapan dia? Tambah. Okey, boleh. Okey, so dapat apa jawapan dia? 11/4. 11/4. Okey, kita tengok adakah jawapan kita benar? Okey, 2/3/4 kita bongkar ketiga-tiga cara. So 2/3/4. Okey. So cara yang pertama kita darabkan dia kan. So darab. Okey, cara satu. Okey, kita darabkan dia. So 2 darab dengan 4, 8. 8 tambahkan dengan 3, 8, 9, 10, 11. Betul lah. So dapat 11/4. Okey, betul. Cara satu Alia buat betul. Okey. Cara yang kedua, okey, kawan-kawan kata kita guna cara tambah. Okey, boleh. Cara dua, kita tengok. Okey. So kita tengok pecahan bawah ni 4. Okey, bermakna 4 tu ada 2 kali. So 4/4 tambah dengan 4/4. Okey, 4 yang penuh ada 2 kali. So tambah dengan baki dia 3/4. Lepas tu tambah je lah. So 4 tambah 4, 8 tambah dengan 3, 11. Okey, 11/4. Pun boleh. Okey, cara ketiga lukis gambar rajah lah. Mungkin kamu tak apa nak gemal. Jadi boleh guna cara 1 dengan 2. Cara 3 dia leceh sikit kan. Okey, tapi cikgu tunjuk jugalah cara 3. Okey, cara 3 samalah lukis gambar rajah. Ada 2 kotak yang penuh, 1 yang tak penuh. So pecahan 4 potong pada 4 lah. Okey, 3/4. Memandangkan pecahan ni adalah pecahan 4, semua kita potong kepada 4. Dan yang 2 ni kita akan lorek habis. Okey, so kita kiralah bahagian melorek 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, kita akan dapat 11. Pecahan asal dia 4. Oh, tak nampak tepi tu. Okey. So nampak tak 3 cara nak menukar, terpulang. Yang paling pantas cara 1. Okey, cara 1 paling pantas. Okey, cara 2 untuk yang belum mahir sifir. Sebab cara 1 kena darab. Okey. Cara yang ketiga boleh tapi dia panjang sikit. Okey. Baik, so kita rehat dulu selama 10 minit. Tengok kepada soalan seterusnya. Okey, tadi soalan A kan. Boleh guna ke mana-mana saja kaedah lah. Okey, so soalan B, apakah jawapan kita untuk 3/2/5 tukarkan kepada pecahan tak wajar? Okay, dia nak kepada pecahan tak wajar. 3/2/5. Okey, kamu tambah dulu. Kalau siapa yang guna kaedah tambah tu, ambillah masa sikit lah kan. Darab 11/5. Okey, so dapat 17/5 kan. Siapa guna kaedah darab dia laju sikit. Tak ada kuis ke? Okey, so 3 darab 5 tambah dengan 2. So dapat sini 17/5. Okey, so 17/5. Kau dah siap belum ni? Siapa nama Tufail? Kau sibuk tanya kuis. Hai. Fokus belajar dulu. Kuis tu tak penting pun. Okey. Yang penting ni kau faham. Ni benda-benda penting ni. Topik pecahan ni dia 60%.
dalam peperiksaan. Kau jangan main-main topik ni Okey, so 17/5. Okey, kalau kamu guna kaedah tambah, so 5 tu ada berapa kali? Ada 3 kali lah. So kita akan dapat 5/5. 5/5. 5/5. Okey, 3 kali kan? Lepas tu baru tambah dengan yang atas 2/5. So betul lah, dapat 17/5. Okey. So tukarkan pecahan tak wajar kepada nombor bercampur. Ini pun samalah. Yang ini kita boleh buat kaedah. Kalau daripada tak wajar nak kepada nombor bercampur ataupun pecahan wajar, kita kena buat bahagilah. Okey, cikgu tunjuk cara satu dulu. Okey, cara satu. Okey, kalau daripada tak wajar kepada wajar. Jadi katakanlah kita ada 11/4. Okey, 11/4 ni dia tak wajar. Okey, jadi soalan nak kepada nombor bercampur. Maksudnya nak wajarkan dia lah. Jadi kita bahagi macam biasa. Ambil 11 bahagi 4. Khas untuk mereka yang dah kuasai sifir. Kalau tak, kau tak boleh guna kaedah ni. Dia akan jadi lambat. Okey, so 4 darab dengan berapa depan sebelah ada tak? Tak ada kan? So paling dekat darab berapa? 2. Okey, darab 2. So 4 darab 2, 8. Okey, so baki 3. Nampak? Baki kan? Maka kita punya jawapan kita dah tak boleh dah ni. 4 darab berapa dapat 3 dah tak ada. So ni dia punya baki. Maka jawapan kita adalah ambil yang atas ni. 2 yang besar. Yang baki ni duduk kat atas. 3. Ini pecahan kita. Okey, pecahan 4. Ini cara satu. Kita bahagikan dia. Okey. Cara 2. Cara 2 pula. Cara 2. Okey. Kita buat macam tambah berulang juga tadi. Okey. So kita tengok situ. Pecahan yang penuh. Pecahan dia 4. Okey. Kita buatlah 4/4. Baru sekali. Okey. Buat lagi. Nak buat berapa kali? Sampai kita dapat 11. So buat lagi sekali. 4/4. Okey. Dah dapat 8. Okey. Dah dapat 8. Kalau kita buat lagi satu. 4/4. Dah jadi berapa kat sini? 12. 12 dah terlebih kan. Kita nak 11. Maka ada satu yang tak penuh. Yang ketiga kita ni tak penuh. Yang ketiga kita hanya boleh masuk berapa? Kalau 4 tambah 4, 8, 9, 10, 11. Dah 3 lah. Maknanya kita dapat buat 2 kali je. Jadi, apakah jawapan kita? Inilah jawapan kita. 4/4 1. 4/4 1. Jadi 2 lah. Ni 3/4 baki dia. 3/4. Ni cara yang kedua. Okey, cara yang kedua. So terpulang pada kamu. Cara satu siapa boleh sifir. Cara dua yang tak boleh sifir boleh guna cara yang kedua. Okey, cara yang ketiga pun samalah. Tak apalah, tak payah pakai sifir pun sama saja. Okey. Mana dia? Cara ketiga ni. Cara 3. Okey, tak payah pakai sifir pun sama. Tak tahu sifir pun tak apa, tapi yang penting boleh jawab dulu. Okey, sebaiknya cara satulah, dia cepat kan. Okey. So cara yang ketiga adalah kita tolakkan dia. Okey, 11 tolak 4. Baki berapa? 6. Okey, 6 tolak 4. 11 tolak 4 baki 6. Salah, bukan baki 6. Tu 10. Baki dia 7. Okey, cara ketiga adalah tolak berulang. Okey. So 7 tolak dengan 4 baki 3. Okey, 3 boleh tolak lagi tak? 3 dah tak boleh tolak dengan 4. Maka berapa kali kita boleh tolak? 2 kali. 1 kali, 2 kali kita boleh tolak 4 ni. Jadi jawapan kita adalah 2 baki yang tak boleh tolak ni 3/4 lah. Tu maksud dia. Okey, cara 3 ni cikgu tak prefer sangat lah. Tapi lebih baik cara 2 lah. Okey, cuma dia boleh juga digunakan. Okey, nampak 3 cara. Kau pilihlah pada satu yang kau suka. Okey, so kita tengok soalan kita tu. Mana dia? Ni kan 9/4. Jadi gunalah mana-mana satu kaedah yang kamu suka. Okey. Dapat berapa? Kalau bahagi 9/4, 8/24. 8/24. 8/24. Macam mana kau dapat 8/24? Macam pelik je jawapan kau. Kau bahagi macam mana tu? Kau terbalik bahagi kau
Kau ambil apa? 9 bahagi 4 ke 4 bahagi 9? Makcik? Okey, so cikgu tunjuk cara yang dua Cara dua. Okey, sebab cara dua nampaknya lebih senang kan. So, nampak sini pecahan penuh dia berapa? 4. Jadi 4/4. 1. Tambah lagi 4/4. 2. Kalau kita tambah lagi 1 kat sini, 4/4 juga jadi 12. Dah tak sama dengan kita punya jawapan kan. Kita nak 9/4. Jadi dekat sini 4 tambah 4 dah 8. Tambah lagi 1 lah. Nampak kita dapat berapa yang penuh? Ada 2 yang penuh. Jadi jawapan kita 2. 1/4. Masa kau bahagi tadi, ingat ambil yang atas. Sebab dia tak wajar kan. So 9 bahagi dengan 4. So 4 darab 2, 8. Baki 1. Samalah 2 1/4. Okey. Mana-mana 1 pun boleh. Okey, B ni 3 yang 3 yang penuh. So 3/3 tambah 3/3 dah 2 dah. 3 tambah 3 baru 6. Tambah 3 lagi 9. Okey, belum lebih lagi. Tambah lagi 3 6, 9, 12. Dah tak boleh. So yang ketiga ni dah tak boleh. So yang keempat tu tak boleh. So lepas 9, 10, 11, 2 lah. Jadi yang penuh adalah 1, 2, 3. So 3 yang penuh, bakinya 2/3. Selesai. Okey. Ni tempat tak ada pakai sifir apa pun kan. Kau tulis saja. Tak payah kau pening-pening kepala. Okey. Kalau bahagi buat macam tadi lah. Okey. Sama je jawapan dia. 3, 2/3. Okey, clear Okey, yang bawah ni apa nama ni? Oh, yang bawah ni sama je lah. Okey, yang kita buat garis nombor tadi. Tapi sebab dia dah lebih daripada 1. Okey, ni kalau kamu susun ni 3/7, 4/7, 5/7, 6/7. Okey, kemudian 7/7. 7/7 ni dia dah sama dengan 1. Ni 8/7. 8/7 adalah 1 1/7. Dia ulang balik lah. Okey, 8/7 ni nampak 8/7 ni kan. Sini dia 9/7. 10/7. Nampak kan dia jadi pecahan tak wajar. 11/7. Sebenarnya kita boleh tukarlah. Kalau nak jangka wajar dapat 1. Ini 3/7. 1 4/7. Ikutlah anak panah kan. 1/7, 2/7, 3/7, 4/7. Okey. Sebab dia makin ke kanan. Makin besarlah nombor dia. 1 tu sebabkan dia dah penuh. Jadi dia ikut je lah 1 kan. Kalau kamu nak yang bawah ni adalah pecahan tak wajar. Nampak ni dah jadi tak wajar. Bila jadi tak wajar ni kita boleh tukar kepada pecahan nombor bercampur ni lah. 1 1/7, 1 2/7, 1 3/7, 1 4/7. Ini kita tukarkan dia kepada pecahan nombor bercampur daripada tak wajar. Okey. Ini tak ada apa sangat lah. Okey. Jadi kalau kamu nak tukar manual, contohlah kamu tak tahu kan, dia bagi situ 9/7. Dia suruh kamu tukar kepada nombor bercampur. Jadi pakai tadilah. 7 ni dapat 7/7. Tambah kalau kita ambil 7/7 lagi dah terlebih kan. Jadi 7, 8, 9. So 2 lah. Jadi kita akan dapat 1, 2/7. Ni 7 ni per 7, 1. Okey. Tu cara lebih cepat lah. Okey, lebih cepat. Okey, so habis kita punya pecahan. Oh, ada satu muka surat. Lupa pula. Okey. Baru nak tengok kan. Okey, saya ada satu muka surat lagi nak habiskan pecahan kita. Jadi maknanya minggu depan kita dah masuk darab pecahan. Okey. Sebab bila melibatkan darab pecahan, dia dah soalan-soalan asas-asas ni semua kita kena selesaikan dulu. Okey, sebelum soalan ni kata permudahkan kan. Dia nak jawapan dalam bentuk termudah. Jadi kita kena tengok dulu 6 dengan 8 tu boleh kecilkan ke tak boleh kecilkan. Masalah kita kat pecahan ni saja. 2 tu tak usik. 6 dengan 8 boleh kecilkan lagi ke tak boleh kecilkan? Ataupun ada dalam sifir berapa 6 dengan 8 ni? 2. Sifir 2. Jadi kecilkan dululah. Okey, kamu boleh guna kaedah tadi. Kalau guna kaedah lidi pun boleh. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bawah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi kita dah kecilkan dapat berapa sini? 2, 3/4. Okey. Tukarkan nombor bercampur ke pecahan tak wajar. Dia nak kepada tak wajar. Lepas tu baru kita tukar. Okey. Sebab dia nak kepada pecahan tak wajar. Okey. Baru kita tukarkan yang ni. Kalau mana-mana pecahan yang boleh dipermudahkan, kita permudahkan dulu. Sebab nanti mudahkan kerja kita. Okey. So 4 ni ada berapa kali? Ada 2 kali yang penuh. So 4 tambah dengan 4
Okey, kemudian baru kita tambah dengan baki. So 3/4. Jadi kita akan dapat jawapan dia 11/4. Ha. Okey, ni pecahan tak wajar dia lah. Okey, sebab kalau kamu darab dulu kan 2 darab dengan 8, kamu tambah dengan 6, nanti kamu kena permudahkan. Kamu tak akan dapat terus 11/4. Kamu kena potong nanti. Okey, selagi mana dia boleh dikecilkan, kamu kecilkan dulu. Okey, 4 dengan 6 boleh kecilkan tak? 4 dengan 6 boleh kecilkan? Boleh. Boleh kan, sifir 2 kan? Bila boleh, kau pakai sifir 2 dulu. Okey, bagi yang dah terus sifir, terus buat je. Okey. 2 darab 2, 4. 3 darab 2, 6. Jadi potong yang sama. So tinggal 3, 2/3. Itu kalau guna kaedah sifir lah. Kalau tak boleh, buat saja garis kaedah lidi tu. Okey, kalau tak boleh yang ni, buatlah kaedah lidi tu. Okey, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kita akan dapat sini, atas 2, bawah 3. Sama je. So dapat 3, 2/3. Barulah kita tukar kepada pecahan tak wajar. Okey, barulah tukar kepada pecahan tak wajar. So 3, ada berapa kali penuh? 3 kali. So samalah 1 kali tambah 2 kali yang penuh. Ada 3 kali yang penuh. Keempat tambah je 2/3. Okey, so kita akan dapat sini 3, 6, 9, 11. 11/3. So inilah jawapan kita dalam bentuk pecahan tak wajar. Okey. Yang ini kepada nombor bercampur. Samalah kan? Oh, ni terbalik pecahan tak wajar kepada nombor bercampur sama macam kita buat yang tadi ni. Okey, ni kan tak wajar kepada nombor bercampur. Sama, tapi yang ini kita kena permudahkan dahulu. Tengok 14 dengan 4. Boleh permudahkan tak? Dalam sifir berapa ada 14 dengan 4 ni? Ada sifir berapa? 2. Sifir 2. Jadi kamu kecilkan dulu lah. Pakai sifir 2. Bawah. Okey, atas 14 kan. Jadi buat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Okey. Bawah 4. 1, 2, 3, 4. So, garis. So atas penuh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi, kita dapat sini 7. Bawahnya kita dapat 1, 2. 7/2. 7/2 ni lah baru kita tukar dia kepada pecahan nombor bercampur. Okey. So kita buat sini 2. Okey, ni macam mana nak buat ni? 7/2 ni. Apa kita buat tadi? Kita buat dulu pecahan penuh dia 2/2. Bahagi boleh. Okey, siapa nama Alia dah biasa bahagi, pakai je bahagi. Okey, Luqman pun kalau dah biasa bahagi, pakai je bahagi. Kalau tak boleh, buat cara 2 dulu, tak apa. Okey, tambah dengan 2/2 sebab ni kan pecahan 2 kan. Dah baru 2 tambah 2, 4, tambah lagi 2. Dah 6. Okey, ada baki 1 kan. Tambah lagi 1/2 lah. Baru kita akan dapat 7/2 balik kan. 2. Okey, ni 2 tambah 2 tambah 2 tambah 1 dapat 7 kan. Jadi ni yang penuh ada 1, ada 2 yang penuh, 3 yang penuh. Jadi jawapan kita adalah 7/2. Jawapan kita adalah 3, 1/2. Okey, 3, 1/2 lah. Okey, itu jawapan dia. Okey, 28 dengan 12. Boleh permudahkan ke tak? Sifir berapa ni? Sifir berapa yang ada 28 dengan 12? 4. Sifir 4. Okey. So sifir 4 lah. So buat 4 lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Okay, cukup buat kat bawah pun tak apa. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Okey, garis. Buat pula yang 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Cukuplah kita punya tu. Jadi kita kira terus. Okey, ni untuk yang belum sifir lah. Okey, atas ada berapa pasangan? 1, 2 pasangan, 3 pasangan, 4, 5, 6, 7. Jadi 7 per bawah 1, 2, 3. So 7/3.
Dah dapat yang ni. Baru kita tukarkan. Okey, 7/3 makna pecahan penuh dia 3. So 3 tambah 3, 3/3 tambah 3/3 baru dapat 6 kan atas dia. Okey. Maknanya lagi tak cukup lagi 1. Jadi 1/3. Jadi kita dapat penuh dia ada 2 yang penuh. Maknanya 2 1/3. Dapat juga jawapan dia. Okey. Ni kita kira pergi yang basic ni tau, yang basic. Minggu depan dia tak basic lah. Minggu depan nak darat terus je. Okey, cikgu harapkan kamu ingat kembali apakah itu pecahan, pecahan setara, pecahan wajar, pecahan tak wajar. Lepas tu tukarkan nombor bercampur, tak bercampur. Okey. So kita